Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biro Kawalan Narkotik BKN telah menjalankan operasi Saigon menyasarkan beberapa buah tempat yang aktif menjalankan aktiviti penjualan dadah di Kampung Mumong dan Kampung Penaga di daerah Blaid. Pada 19 dan 22 Disember lalu, BKN telah menahan 17 orang, terdiri daripada 11 lelaki dan 6 perempuan. Suspek utama dalam operasi tersebut ialah seorang lelaki warga tempatan berumur 49 tahun yang ditahan di Kampung Mumong, Kuala Blaid. Turut dirampas dadah jenis syabu dengan berat keseluruhan sebanyak 273.91 gram, dadah jenis ganja seberat 12.07 gram serta wang tunai berjumlah RM2,088 Brunei dan RM2,744 Malaysia. Dadah syabu yang dirampas dianggarkan bernilai lebih RM50,000 Brunei dan dapat digunakan oleh kira-kira 2,730 orang penagih dadah. Walaupun suspek utama pernah menjalani hukuman penjara dan sebatan kerana melakukan kesalahan di bawah Akta Penyalahgunaan Dadah Penggal 27 dan dibebaskan setelah menjalani hukuman pada tahun 2020, suspek tidak serik-serik untuk kembali bergiat dalam aktiviti haram tersebut. Suspek dipercayai terlibat semula dengan aktiviti berkenaan selepas keluar dari penjara bagi mengisi kekosongan serta memenuhi permintaan pasaran dadah syabu di daerah Blaid. Berikutan kejayaan BKN berjaya menumpaskan sindiket-sindiket dadah syabu melalui operasi Bullseye, Black Widow, Ice Sibling dan Pirates. Suspek utama dalam operasi Saigon ini akan didakwa di bawah Seksyen 3A Akta Penyalahgunaan Dadah APD Penggal 27 iaitu atas kesalahan memiliki dadah terkawal bagi tujuan mengedar melebihi dari 100 gram yang membawa hukuman gantung hingga mati. BKN ingin mengingatkan sekali lagi bahawa biro berkenaan tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan yang tegas kepada sindiket-sindiket atau individu-individu yang menjalankan aktiviti haram demi menjaga keselamatan serta keharmonian masyarakat di negara Brunei Darussalam. Menjelang sesi penggal pertama persekolahan 2023, para ibu bapa setentunya sibuk dengan persiapan sekolah anak-anak. Kesibukan itu turut dipikul oleh guru-guru yang membuat persiapan bagi kehadiran murid-murid berkeperluan khas dan murid-murid prabaharu yang bermula pada 3 dan 9 Januari depan. RTB meninjau lebih dekat persiapan di beberapa buah sekolah di negara ini. Di Sekolah Rendah Pantai Brakas Kluster 3, guru-guru sibuk membuat persiapan bagi musim persekolahan yang bakal menjelang. Antara persiapan awal para guru adalah memastikan prasarana sekolah seperti bilik-bilik darjah dan peralatan sekolah berada dalam keadaan baik serta penyediaan alat-alat bantu mengajar yang bersesuaian bagi pembelajaran. Guru-guru menyediakan berbagai aktiviti-aktiviti bagi menarik perhatian kanak-kanak nantilah untuk masuk supaya mereka merasa comfortable untuk berada di kelas nanti, insya-Allah. Di daerah Blaid, kru RTB meninjau persiapan persekolahan di Sekolah Menengah Pengiraan Anak Puteri Hajar Rashidah Sa'datul Bulkiah Lumut. Selain membersihkan dan penambahbaikan dalam dan luar kelas, persekitaran yang kondusif sememangnya penting dan memberi impak positif dalam pembelajaran khususnya bilik darjah yang selesa dan menarik. Pelajar-pelajar berkeperluan khas bersama dengan pelajar-pelajar lain akan mengikuti beberapa aktiviti seperti pukulan pagi, bacaan Yasin dan doa selamat, taklimat keselamatan, senaman ringan sebelum mengadakan fun walk. Para pelanggan pos kini boleh mendapatkan atau mengambil barang-barang cop merah di Jabatan Perkhidmatan Pos dengan lebih mudah dan cepat dengan pelaksanaan projek rintis bungkusan cop merah. Dengan pelaksanaan projek tersebut, para pelanggan boleh membuat pembayaran cukai secara dalam talian bagi bungkusan cop merah mereka.
Projek rintis bungkusan cop merah dilaksanakan melalui usaha bersepadu Jabatan Perkhidmatan Pos dengan Jabatan Kastam dan Eksais Diraja, Kementerian Kewangan dan Ekonomi serta agensi-agensi kerajaan yang berkaitan. Ia membolehkan para pelanggan pos untuk memberi kebenaran kepada Jabatan Perkhidmatan Pos membuka mel pelanggan di hadapan pegawai Kastam dan Eksais Diraja bagi tujuan pemeriksaan. Pemohon atau pelanggan yang ingin menggunakan perkhidmatan ini hendaklah terlebih dahulu memastikan keberadaan barang mereka dengan menggunakan aplikasi BlueTrack atau laman sesawang Jabatan Perkhidmatan Pos serta mempunyai aplikasi QUp untuk mengisi maklumat yang diperlukan. Jika barangan dikenakan cukai, pelanggan boleh membuat pembayaran secara dalam talian melalui aplikasi atau laman sesawang Bank Islam Brunei Darussalam BIBD. Pihak Jabatan Perkhidmatan Pos menyarankan kepada semua pelanggan yang ingin menggunakan perkhidmatan ini untuk dapat memberikan maklumat-maklumat mengenai barang-barang dengan tepat dan betul bagi melancarkan proses pemeriksaan ke atas barangan tersebut. Perkara ini amat perlu jika barang-barang tersebut dikenakan cukai yang mana nilai cukai tersebut tertakluk kepada harga dan kos shipment barang tersebut. Bagi memeriahkan daerah Temburong sempena musim percutian sekolah di bulan Disember ini, Majlis-Majlis Perundingan Mukim dan Kampung Daerah Temburong dengan kerjasama Jabatan Daerah Temburong sekali lagi mengadakan program ke Temburong Bisai. Program diadakan selama 4 hari sehingga 1 Januari 2023 bertempat di Padang Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar, Daerah Temburong. Program memberikan peluang kepada pengusaha satu kampung, satu produk, 1K1P dan pengusaha produk kampung yang lain untuk menjana pendapatan dan mempromosikan produk masing-masing. Antara pengisian program ke Temburong Bisai termasuk aktiviti jualan keusahawanan kampung yang disertai 66 pengusaha 1K1P dan pengusaha-pengusaha kecil dan sederhana dari dalam dan luar daerah. Program diadakan bermula pukul 2 petang sehingga 8 malam dan pada 31 Disember 2022 dan 1 Januari 2023 akan diadakan bermula pukul 8 pagi hingga 8 malam. Masyarakat Temburong Bisaya ni untuk memberi sokongan dan juga motivasi kepada pengusaha-pengusaha tempatan kita ni dan juga kami juga ingin itulah kira mempromosikan dan juga untuk meningkatkan lagi itulah local tourism di negara Brunei Darussalam ini. Sebanyak 76 pain darah berjadi kumpul semasa kempen derma darah yang diadakan di sebuah gedung perniagaan di Kampung Salam Bigar, Kelmarin. Kempen yang sama akan diteruskan lagi esok di Kompleks An-Najat bermula pukul 10 pagi hingga 2 petang. Selain memberi pelbagai manfaat kesihatan kepada para penderma, kempen juga merupakan satu khidmat bakti yang amat bermakna kepada masyarakat. Telah dapat menderma darah, ianya satu amalan yang mulia dan dapat menyelamatkan nyawa manusia setiap hari, insyaAllah. Derma darah ni kan, ia dapat beri kesihatan pada orang yang derma tu kan tak? Dikasih penderma. Antaranya juga, ia dapat mengurangkan sakit jantung sama membakar kalori orang penderma tak? Sama ia dapat lebih cergas dan sihatlah kita untuk dirinya. Bagi saya, ia adalah satu perkara yang baik. Ya, kirakan kami sedekah kepada orang. I encourage other people to donate blood as well because it's a good thing. Status harian normal baharu COVID-19. Tiada kes berada dalam kategori 5 sementara 2 kes berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan Kelmarin memaklumkan 244 kes dilaporkan sembuh. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 87.3%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 62.5% dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 79%.
Pembayaran pencen perkhidmatan dan pencen turunan, balu dan tanggungan bagi daerah Brunei dan Muara akan diteruskan di kaunter bahagian hasil tingkat 1 bangunan Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Bagi daerah Tutong, daerah Belait dan daerah Temburong, pembayaran pencen akan dibuat di kaunter pejabat cawangan Jabatan Perbendaharaan di daerah masing-masing. Pembayaran pada hari-hari berikutnya sehingga 11 Januari 2023 adalah bermula pukul 8.30 pagi hingga 11.30 pagi dan 1.30 petang hingga 3.30 petang pada hari-hari bekerja secara walk-in. Sebarang pertanyaan, hubungi talian 2380822 atau 2383469 bagi daerah Brunei dan Muara. Untuk daerah Belait, hubungi talian 3331597 atau 3335579. Bagi daerah Tutong, hubungi 4221496, manakala bagi daerah Temburong, hubungi 5221532. Jabatan Perbendaharaan Kementerian Kewangan dan Ekonomi sekali lagi menyarankan agar para penerima yang mempunyai akaun bank tetapi belum mendaftarkannya ke Jabatan Perbendaharaan untuk membawa bersama salinan kad akaun bank untuk proses pembayaran pencen bagi bulan berikutnya. Permohonan kurnia tambang menunaikan fardu haji bagi musim haji tahun 1444 Hijrah 2023 Masihi telah pun dibukakan bermula kemarin 29 Disember 2022. Kementerian Hal-Ehwal Ugama menerusi Jabatan Urusan Haji dalam siaran medianya memaklumkan pegawai dan kaki tangan kerajaan sama ada yang sedang berkhidmat mahupun yang telah bersara hendaklah menghadapkan permohonan kurnia tambang ke Jabatan Urusan Haji tidak lewat hari Sabtu 28 Januari 2023. Permohonan hendaklah dihadapkan ke Jabatan Urusan Haji melalui ketua jabatan masing-masing sebelum tarikh tersebut. Borang permohonan kurnia tambang boleh diperoleh di ruang legar lantai bawah bangunan tambahan Kementerian Hal-Ehwal Ugama Jalan Dewan Majlis Brakas atau pejabat Hal-Ehwal Ugama daerah Belait, Tutong dan Temburong pada hari-hari bekerja iaitu pada pukul 8.30 pagi hingga 11.30 pagi dan 2 petang hingga 3.30 petang. Borang permohonan tersebut juga boleh dimuat turun melalui laman sesawang Jabatan Urusan Haji di www.juh.gov.bn. Maklumat lanjut hubungi Jabatan Urusan Haji di talian 238-2301 sambungan 283. Seorang pekerja lelaki warga negara Malaysia dilaporkan lari daripada majikan. Embol anak gasan berumur 52 tahun memegang nombor pasport K58874330. Sebarang maklumat mengenainya hubungi Balai Polis Penaga di talian 3227984 atau talian kecemasan polis 993 atau mana-mana balai polis yang berdekatan. Saingan AFF Mitsubishi Electric Cup AMEC 2022 bagi kumpulan A diteruskan lagi petang kemarin dengan 2 perlawanan. Di Stadium Kebangsaan Morodok Tekno, Kemboja, pasukan negara Brunei Darussalam kalah 1-5 ke atas Kemboja. Gol Brunei dijaringkan oleh Nur Ikhwan Osman pada minit ke-21, sementara jaringan Kemboja diperoleh pada minit ke-31, 50, 73, 80 dan 88. Apabila Shotbank Limpizot melakukan cubaan. Cubaan bahaya bagi Brunei. Gol. Gol sekali lagi. Sementara di Stadium Gelora Bung Karno, tuan rumah Indonesia seri 1-1 dengan Thailand. Gol tunggal Indonesia dijaringkan pada minit ke-50, sementara gol Thailand dihasilkan pada minit ke-79. Saingan AMEC 2022 akan diteruskan lagi hari ini dengan 2 perlawanan kumpulan B. Myanmar akan bertemu Laos di Stadium Tubu Nasi Yangon dan Singapura bakal menerima kunjungan Vietnam di Stadium Jalan Besar, Singapura.